cobaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam tak diam ya. Terima kasih banyak kepada tuan pengerusi, itu juga kepada tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, ini program saya entah keberapa dah hari ni tapi alhamdulillah kita selesai juga malam ni, berjaya sama-sama kan, daripada maghrib, isyak, tarawih, witir, dan selesai malam ni, dan ditutup malam ni dengan kuliah ringkas lah kan, tak adalah panjang-panjang mana kan, tapi tak panjang pun kita cubalah 2 jam macam tu, tengok kau terdaya lah kan, tu dah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila sampai pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang merupakan bulan yang dinanti-nantikan. Malahan pemergiannya tanpa kita sedari adalah satu suasana yang sangat kita dambakan. Sebab bulan inilah orang datang ke masjid tanpa dipaksa. Bulan inilah muka yang tak pernah nampak tiba-tiba nampak. Dan ada harapan muka yang tak nampak sebelum tu mungkin tak nampak semula selepas ini. Saya tak cakap orang kampung ni, orang kampung lain, kampung sini okey. Tidak termasuk kampung Kerawai kan. Tak termasuk. Jadi bila sebut tentang bulan Ramadan, ini adalah bulan pesta ibadah dikatakan. Berlumba-lumba mencari pahala, berlumba-lumba beramal ibadah. Bulan ibadah, bukan bulan juadah ya. Maknanya bulan ni kita berlumba-lumba untuk mengusahakan, untuk dapatkan, untuk kumpulkan bekalan-bekalan untuk dibawa kepada yaumul akhir, hari akhirat. Tidak ada orang yang datang pada bulan Ramadan ni sebab dunia. Kebanyakannya datang sebab akhirat. Adalah sebahagian kecil yang datang sebab moral lepas mayang. Ada sebahagian kecil. Sebahagian besarnya sepatutnya adalah untuk mengumpulkan amal ibadah dia. Itu sebab dalam surah Al-Hasyr yang disebutkan, liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak karaman Allah, nakkan hari akhirat, maka hendaklah dia berzikir, mengingati Allah banyak-banyak ya. Allah SWT menyuruh kita mencari bekalan sebanyak mungkin untuk dibawa pulang ke hari akhirat. Sebaik-baik bekalan pula, mungkin turun nak kursi ni. Sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Maka kita disuruh beramal dan melakukan kebajikan sebanyak yang mungkin. Terutamanya bulan apa? Bulan Ramadan ni. Buatlah banyak-banyak amal. Dan bagaimanapun, bukanlah perkara pelik kalau terdapat segolongan manusia yang membawa pahala amal kebajikan selama hidup di dunia, namun akhirnya semuanya diberikan kepada orang lain. Sebab apa? Bila dia beribadah, banyak benda-benda lain yang dia buat juga. Ibadah mengutuk orang jalan juga serentak ya, mengutuk orang tak habis-habis. Ada je benda tak elok, ada je benda tak betul kan. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bertanyakan kepada sahabat, tahukah kamu siapakah orang-orang yang muflis? Siapakah orang-orang yang bankrupt? Siapa? Maka sahabat menjawab, orang yang muflis sekalangan kami ialah mereka tidak memiliki wang dan juga harta. Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya mereka yang muflis dalam kalangan umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala daripada salat, puasa dan zakatnya, namun pada masa yang sama
dia juga membawa dosa memaki hamun sesama manusia, dosa menuduh orang dengan tuduhan yang jahat, dosa memakan harta orang lain dengan zalim, dosa menumpahkan darah sesama manusia, dosa memukul atau mencederakan sesama manusia. Maka diberikanlah pahalanya kepada mereka yang dizaliminya ketika di dunia dahulu. Jika habis pahalanya sedangkan belum selesai tuntutan manusia ke atasnya, maka dia ambil dosa manusia itu lalu ditanggung ke atasnya dan akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka. Jadi itu yang kita cerita tadi. Dia salat, dia puasa, dia berzakat. Bulan Ramadan ni semua amalan baik dia buat, tapi dalam masa yang sama dia juga membawa dosa memaki hamun sesama manusia. Cuba tengok dalam Facebook, cuba tengok dalam Instagram, cuba tengok dekat dalam TikTok, Twitter, cuba tengok. Letak aja gambar pemimpin, tak kisahlah pemimpin mana sekalipun, baik kerajaan, baik pemangkam. Kadang-kadang silap-silap letak gambar ketua kampung pun dia balun. Jangan cakap mentari kan. Ini semua tali barut ni dia kata kan. Contohlah, ada je benda nak kutuk. Dan kemudian Syamsul Debat komen dekat bawah tu, Nabi ajar ke macam ni. Lepas tu Syamsul Debat pula kena balun dengan orang. Macam tu lah. Jadi itulah perangai kita yang kadang-kadang kita tak sedar. Sebab kita kena faham, Abu Lais As-Samarkandi menyatakan bahawa sesungguhnya tanda takut kepada Allah ni terlihat pada 7 perkara. 7 perkara. Yang pertama disebut adalah pada lisannya. Yang kedua pada pandangan matanya. Yang ketiga pada hatinya. Keempat pada perutnya. Yang kelima pada tangannya. Yang keenam pada langkah kakinya. Dan yang ketujuh pada ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Bila sebut pada lisan, lisannya ada 2. Lisan bercakap dan lisan berjari. Lisan bercakap, kita cakap. Berjari makna apa yang kita type, apa yang kita tulis, apa yang kita tulis dalam Facebook, tertulis dalam media sosial. Menurut pandangan sebahagian besar ulama, itu juga dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Contohnya, nampak orang bagi bantuan banjir kepada kampung apa tadi? Apa? Selat Manggis. Hantar bantuan dekat kampung Selat Manggis, masuklah dalam Facebook. Ni semua nak cari populariti ni. Tengok ayat, ada je ayat nak cakap. Kau dah lah tak bagi, kau mengangkang ni kat rumah, kau banyak cerita kau kan. Kalau kau tak boleh bagi, paling tidak syukur alhamdulillah ada orang bagi. Macam tu ayat. Dah lah tak bagi, mengutuk pula lagi. Tu antaranya lah kan, memaki hamun sesama manusia, kemudian menuduh orang dengan tuduhan yang jahat. Tuduh orang ni macam ni, tuduh orang ni macam tu, sedangkan belum tentu lagi dibuktikan apa yang kita perkatakan itu kan. Tu belum cerita memakan harta orang lain dengan zalim. Maka bayangkanlah ketika Allah Ta'ala sebut mahkamah mahsyar dengan ini dibuka, maka beraturlah panjang orang dekat hadapan kita. Masa tu kita dengan yakinnya pahala dengan banyak ni, pahala banyak, berat betul pahala ni, dosa sikit je kononnya lah. Kemudian kita buat kezaliman, ambil satu pahala, ambil satu pahala, ambil satu pahala, ambil, sudahnya habis pahala. Kita pun cakap, ya Allah, kenapa mereka berbaris panjang lagi ke depan aku ni, pahala aku dah habis dah ni. Maka Allah Ta'ala beritahu, sebabkan pahala kamu dah habis, dosa orang tu pula kamu ambil. Dosa kamu tu pula ambil. Jadi makna kata, saya tak dengar. Kena ulang balik semula ke apa ni? Jadi makna kata, jangan kita buat benda yang sia-sia dan akhirnya akan menyusahkan diri kita balik. Jangan kita buat. Rugi kita. Ya bangun. Allahu Akbar. Kita semayang dengan penuh bersungguh-sungguh dah ni, sunat tarawih, tapi sudah habis pahala kita, burn macam tu ya. Kan? Setiap manusia akan menuntut semua pembalasan di atas setiap kezaliman yang pernah dilakukan seseorang atas dunia, dan antara dosa yang paling banyak dilakukan sesama manusia adalah disebabkan oleh lidah.
bercakap, kan? Lidah tidak bertulang. Selain daripada itu, kita mengambil hak milik orang lain tanpa kebenaran dengan cara salah serta zalim. Bila kata ambil duit orang secara zalim, termasuk jugalah orang yang meminjam tapi tak nak pulang. Ni aku nak beritahu. Jangan ingat mencuri aja. Pinjam duit boleh. Nak pakai duit sangat ni 500, lepas tu hilang ingatan. Tu salah tu. Sebab apa dikatakan dalam satu hadis, barang siapa yang meminjam tapi dengan niat tak nak pulang, akhirat besok dia akan dihimpunkan bersama perompak, pencuri, penyamun. Kenapa pula? Sebab pencuri, perompak, penyamun memang ambil hak orang memang dengan niat tak nak pulang. Jadi kalau orang minjam tak nak pulang, dia sama dengan penyamun tu. Jadi hati-hati. Tanda-tanda akhir zaman, orang yang memberi pinjam segan dengan orang yang meminjam. Orang yang meminjam tu relax, yang muka macam tak ada apa-apa, muka tak bersalah. Kita ni tengok, wah dia ni dahsyat betul, duit aku tak bayar lagi, kereta dah tukar, sport rim tukar, handphone baru lagi, dahsyat dia. Kita pun pergilah jumpa, Assalamualaikum, salam bang, sihat bang, ni lah segan aja, cakaplah apa hal? Duit ni abang pinjam begitulah, abang tak pulang lagi. Adakah aku pinjam? Tu tak tahan tu. Dia siap tanya balik, adakah aku pinjam? Itulah dia perangai kan, yang berlaku. Kan, termasuk cara mencuri, scammer, menipu. Sekarang ni hati-hati yang pergi umrah ni. Kan, ada pula jual nama pula, letak muka personality, lepas tu jual. Nanti siapa nak pergi umrah dengan Samsul Debat, dia kata bayar 5,000 je, tak pasal-pasal dengan aku kena, kan? Jadi Kementerian Pelancongan dah tetapkan ni orang kampung ni jangan kena tipu pula. So codik-codik orang Kerawai kena bohong dengan orang, kan? Hati-hati. Kementerian Pelancongan dah menetapkan bayaran yang paling rendah, tambang yang paling rendah tak boleh rendah daripada 6,990, maknanya 7,000 ke atas. Kalau ada kata 5,000 je, bohong. Ya, yang 1,000 lagi ada datuk sponsor, dia kata. Maka ada harapan tawaf di KLIA. Jangan buat ya. Tapi siapa nak pergi dengan Samsul Debat, insya-Allah hujung tahun bulan 12. Ni bukan promote dia, lebih kurang macam tu. Walaupun nilai yang kita ambil tu sedikit, tapi ia tetap akan dituntut oleh Tuhan yang di akhirat kelak. Barangkali ada manusia ketika di dunia mereka terlepas daripada hukuman, tapi di akhirat dia tidak ada ruang untuk melepaskan diri daripada menerima hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mereka yang bersekongkol, yang merelakan kezaliman berlaku. Oleh itu jangan sekali-kali membiarkan diri kita tergolong dalam kalangan orang yang zalim dan juga bersekongkol dengan orang yang zalim. Kan? Maka kalau kita tengok di hari mulia tak lama lagi, nak pergi dah Ramadan, maka kita kena faham, selepas saja Ramadan kita masih boleh beribadah, kita masih lagi boleh melaksanakan amal-amal ibadah, tapi tidaklah sehebat kita melaksanakan di bulan Ramadan. Contoh hari ni lah, hari ni saja cuba tengok, malam ni je kalau campur solat qabliyah, ba'diyah, maghrib, isyak tu tadi, kan, bayangkan 2 sampai kan 4, 8 campur dengan 11, berapa dah? 19 rakaat dah kita semayang. Bayangkan 19 rakaat malam ni je. Tu belum cerita lagi yang malam kang terperanjat tiba-tiba nak buat pula, kan? Malam lain dia tak buat, tiba-tiba lah malam ni dia buat. Contohlah bulan Ramadan, kan? Hebat tak hebat? Kan? Jadi bulan lain tak dapat dah. Walau macam mana naknya, tak boleh ada masjid ni buat rayuan. Masjid apa? Assalam apa? Membuat rayuan kepada jabatan pejabat mufti negeri Perak, minta izin supaya masjid ni sebab seronok sangat tarawih, nak minta tolong lanjutkan sampai Syawal. Memang tak dapat. Kau minta lah, menangis kan, jangan tak ada kerja orang ni buat sampai bulan lain. Sebab itulah hebatnya bulan Ramadan ni. Tarawih ni satu keistimewaan tarawih. Cuba buat sendiri kat rumah 8 rakaat.
kita boleh siap awal daripada masjid, insya-Allah. Tapi hongeh tu tak hongeh. Senak perut, mengah bila kita buat. Kalau buat sendiri, walaupun buat seorang tu lebih senang, kata tu. Akhirnya ikut imam lagi senang. Sebab ada rezeki orang time semayang tu dia boleh tidur lagi. Kan? Imam pula baca kitab, ambil kau. Satu muka baca, contohlah. Kan? Aduh, hai belakang. Yang kat belakang kan. Tapi tak, relax ya. Bukan lama pun. Kau berapa tadi kita habis? 9.30 eh? 9.30 dah habis. Tonton tak tengok lagi di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan ada yang buat 10 rakaat. 10 rakaat tak ada sambut-sambut. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Tak ada dah. Di Seremban, ya, di Negeri Sembilan, kalau yang buat 10 tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dah sambung tarawih yang kedua jam. Tapi habis je 10, dia punya zikir cukup panjang. Macam tu lah kebiasaannya lah. Tapi mana yang elok? 8 ke 10 ke 20? Mana elok? Yang eloknya buat. Nah, banyak cerita. Mana yang elok? Ini bercerita sampai 29 Ramadan. Nak buat 8 ke 20? 8 ke 20? Sampai kesudah tak buat. Cerita nak buat apa? Kan? Yang penting kita buat. Ikut imam, tu yang terbaik. Kan? Dan kalau kita tengok, kalau kita teruskan amalan-amalan pada bulan Ramadan ni, kita teruskan sampai Syawal, sampaikan selepas tu, ada amalan-amalan tertentu yang kita terus buat, insya-Allah dia boleh jadi insurans, perlindungan untuk kita selepas kita mati. Kalau tengok rancangan tanah kubur tu, kalau tersilap tengok setiap minggu macam kena seksa je mayat ni, tak ada betul yang elok ni. Itu saya tegur tu, tak boleh kau buat seminggu-seminggu. Minggu ni orang baik meninggal, minggu depan orang jahat meninggal. Sebab orang bukan Islam pun tengok situ tanah kubur tu, jadi fitnah pula. Memang jahat saja orang Islam ni, tak ada betul yang eloknya ke bumi ni. Banyak terapung lah, bumi tak nak terima. Menyampah betul aku. Masuk lah macam-macam cerita. Faham ada yang kes macam tu, berasap je kubur dia. Bagilah yang bercahaya, yang terang, yang elok. Kan? Tahulah. Saya dengar-dengar lah cerita tu ditamatkan sebab hero-nya pun dah tak nak bergawa. Tiba-tiba lah nak tukar watak Tok Adi tu jadi jahat pula. Itu yang apa tu tak nak tu. Macam-macam dia orang. Tak kisahlah. Tapi bila yang kita percaya sesaan kubur tu ada ke tidak? Ada. Jadi bila katakan orang yang terakhir melangkah meninggalkan kubur, maka malaikat dah mula nak seksa, dia nak pukul kepala dia. Malaikat satu lagi kata, jangan pukul kepala dia. Apa hal? Kenapa pula tak boleh pukul kepala dia? Sebab dia rajin mengaji dan rajin berzikir. Bulan puasa lah paling rajin mengaji. Kan? Saya difahamkan geng tadarus malam memang macam ni lah gambarnya. Saya difahamkan. Kalau macam tu galak tak ada harapan lah kan. Jadi makna kata dia bertadarus beramai-ramai. Dekat rumah pun dia mengaji. Makna kata dia teruskan sampai bulan lain, insya-Allah tu perlindungan pertama. Nak pukul kepala, jangan, dia ni rajin mengaji. Jangan, dia ni rajin berzikir. Kan? Kalau macam tu tak apalah, tak boleh pukul kepala, mari kita pukul perut dia. Nak pukul perut dia, malaikat tu pun jangan. Kenapa pula? Sebab dia ni rajin puasa sunat. Dah habis puasa bulan Ramadan, sambung puasa sunat Syawal. InsyaAllah tahun ini masjid dah jalankan kempen. Kita akan mula puasa pada hari raya kedua. Salah senyap pula. Oh, tak ada harapan ni. Terperanjat pula bila umur macam tu. Kan? Orang dulu-dulu raya kedua dah start dah. Kan? Betul tak kan? Arwah abah saya dulu raya kedua dah start. Bila dia start puasa dia layan orang datang raya tu selama dia. Layan orang. Jemputlah makan-makan. Dia pun duduk sekali. Kan? Tak makan. Saya dah makan dah tadi. Tahu kan? Dia tak beritahu pun dia puasa. Anak dia pun sama tu. Tapi saya makan sekali.
Macam tu kan. Iya, ni cerita betul. Lepas puasa sunat Syawal, buat puasa salat sunat Isnin Khamis pula. Lepas Isnin Khamis, buat pula sunat-sunat yang lain, antara Yaumul Abid, puasa sunat hari putih, buat 13, 14, 15 setiap bulan Islam, kecuali pada hari-hari tasyrik. Buat. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Nabi paling suka berpuasa sunat. Puasa sunat hari apa? Hari Senin. Kenapa? Sebab hari kelahiran Nabi. Itu buatlah, janganlah tak buat. Kan? Ni ceritanya adalah untuk berkalan. Kalau macam tu tak boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, mari kita pukul kaki dia. Malaikat tu pun sebut sekali lagi, jangan kau pukul kaki dia, sebab dia ni rajin bangun malam qiyamul lail. Betul tak bulan Ramadan kita ni boleh qiyamul lail? Betul? Ada setengah masjid surau memang buat 10 malam terakhir dia buat qiyam al-lail. Di rumah pun kita boleh qiyamul lail. Orang perempuan paling rajin qiyamul lail sebab dia bangun siapkan sahur. Itu pun qiyamul lail. Jadi jangan lupa niat kerana Allah. Tapi kalau memakak, mengamuk dengan kuali tu, marah laki tak bangun, tak ada guna kau masak. Ni cerita betul. Bangun tu niat kerana Allah. Ya Allah, aku bangun siapkan sahur ni Allah, supaya suamiku, anak-anakku dapat beribadah dengan baik. Aku niatkan kerana-Mu ya Allah. Pahala ibadah. Bangun malam beribadah kepada Allah. Qiyamul lail ni maksudnya bangun malam. Tapi kalau bangun malam koncing tidur balik, tak pakai. Kau fikir kau punya koncingnya, bangun malam dah, lepas tu tidur, tu tak pakai. Mesti bangun beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita teruskan, dah biasa bangun pagi, cuba tengok, cuba kalau pagi. Tapi Ustaz kan, malam raya tu dah tak boleh dah bangun pagi macam bulan Ramadan. Kenapa? Sebab kau membuta lambat. Sebab malam raya masa tu lah kau nak belasah meracun. Masa tu lah kau nak bakar lomang sampai ke pagi. Dan yang paling best, malam tu lah kau nak pergi ke Menara Condong, Teluk Intan. Masa tu lah kau pergi ke Pasar Lambak, kau nak tengok barang-barang yang dilambakkan. Malam ni cepat-cepat tuan, mari rapat. Hari ni minyak wangi ni saya mau offer dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Biasa harganya RM500, malam ni bukan 500, 300 pun bukan tuan-tuan. Mari tuan-tuan, kita makin rapat. 300 bukan, 100 pun bukan tuan-tuan. Mari tuan-tuan, 100 pun bukan. Orang semua dah ramai. Berapa harga dia ni? 100 pun bukan, 50 pun bukan tuan-tuan. Gila betul berapa harga dia ni? RM50 pun bukan, RM10 pun bukan tuan-tuan. RM10 pun bukan tuan-tuan, RM5 pun bukan. Dia ni main ke apa? RM5 pun bukan tuan-tuan, RM1 pun bukan tuan-tuan. Tapi hari ni 50 sen. 50 sen pun bukan tuan-tuan. Dia ni betul nak jual ke tidak? Maka dengan ini saya umumkan, saya jual harganya 1 sen saja tuan-tuan, dengan syarat mesti duit 1 sen sekeping. Semua dah rabur tu, mana pula nak cari. Contohlah, semua nak pergi pasar lambak tu. Malam ni kuih ni tuan-tuan, 10 bekas RM5. La ilaha illallah, dia nak habiskan malam tu. Seluar jin ni tuan-tuan, beli seluar jin 5 dapat telekung 5. La ilaha illallah, macam mana tu? Punya dia nak licinkan stok kan. Dan punya nak tunggu tu, nak dapat harga macam tu biasanya pukul berapa? Pukul berapa? 12. Haji tak pernah pergi Teluk Intan apa? Aduhai. Pasal lambak tak ada pukul 12, dia offer macam tu. Dia dah nak tutup pukul apa? Pukul 4-5 pagi biasanya. Nak tengok orang, pergilah pasal lambak tu. Kalau nak tengok orang, yang kat masjid ni bukan orang. Kat sana, orang ni kat sana. Sampai jam lah. Kan? Punya ramainya orang. Tapi dekat masjid, tak ramai orang. Malam tu bertakbir. Ada ke buat takbir rumah ke rumah sini? Sini tak ada buat lah. Ada ke tak ada? Tak ada. Ada yang ada yang tak ada. Korang ni lain kampung ke apa? Kan? Tak ada lah. Kalau buat, ada orang tu buat takbir rumah ke rumah kan. Dulu ada rumah takbir rumah tu takbir, satu rumah last sekali rumah imam pukul 3-4 pagi. Sekarang tak ada, dia dah pecah-pecah grup. Tapi bertakbir. Tapi disebabkan masih risau dengan Omicron ni, banyak yang tangguh dulu takbir rumah ke rumah ni, nanti dulu. Tak apalah.
Bila dia bangun lambat, bila dia tidur lambat, maka macam mana dia nak bangun malam lagi? Itulah cerita dia. Jadi makna kata, jangan kita lupa, kan? Teruskanlah beribadah, teruskanlah mana yang kita boleh teruskan kepada bulan-bulan lain, kita buatlah, kan? Sahur puasa sunat dengan sahur puasa wajib ni berbeza, kan? Nah, kita tengoklah hari pertama muka masing-masing bila sahur, ya Allah, yang bini menyekap malam tadi elok aja, wah nak mati sangat dah laki aku ni. Dia kata nak nasi lah, bayangkan. Tapi bila sahur hari terakhir Ramadan, makan. Hari ni last kita puasa, besok dah raya. Dia confident hari Isnin raya. Macam tu lah ayat dia. Banyak betul cekadak. Puasa je lah, kan? Lain dah umum barulah cakap. Tak tahulah, saya dengar Selasa, tak tahulah. Tak tahulah kalau desakan-desakan orang, kan? Tak tahulah, boleh ikut desak-desak pula, kan? Saya dengar Jakim cakap baru ni Selasa. Tapi kalau ramai sangat push, silap-silap jadi Rabu. Masa tu ramailah yang mengamuk kat Menara Condong tu. Sengit terus menara tu. Allahu Akbar. Jadi makna kata mana ibadah yang boleh kita laksanakan lagi, kita laksanakanlah. Tu sebabnya pada hari ni kita patut dah mula rasa dah, Allahu Akbar, Ramadan yang dirindui dah nak pergi dah Ramadan. Aduh, hai suasana tu, kan? Suasana sedekah ramai-ramai. Tu sebab kalau kita nak tengok, kan, ramai betul lah pada bulan puasa ni. Pada bulan puasa ni orang jamu makan anak-anak yatim. Ramai. Masuk je Syawal, budak tu dah tak yatim lagi. Seolah-olah budak ni anak yatim pada bulan puasa je. Heran tak itu? Bayangkan. Jadi janganlah kita hanya buat sesuatu tu pada bulan Ramadan. Teruskan pada bulan-bulan yang lain. Kemudian bila sampai je Syawal nanti, kan, jangan lupa mandi sunat Aidil Fitri sebelum keluar menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Mandi sunat tu jangan lupa. Mandi memang mandi, tapi kadang kita terlupa untuk niatkan mandi sunat Aidil Fitri. Bagaimana kalau mak besar menyatakan 3 perkara sunat di hari raya, antaranya mandi sunat sebelum keluar solat hari raya. Tu mandi sunat tu mustahab. Kedua, menjamah makanan sebelum keluar. Berdasarkan ni saya beritahulah, takut tak sampai ingatkan, malam ni saya ingatkan. Sebab siap dah tadi, dah diumumkan, saya rasa mungkin hari Isnin. Kan kau dah terlampau fikir, kau dah terlupa dah apa benda sunat, baik aku beritahu dulu, kan? Maknanya kalau Isnin, besok dah hilang dah orang boleh masjid ni, takut-takut buat pengumuman awal tu, kan? Kan? Jadi berdasarkan hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan daripada Al-Bukhari yang menyebut Nabi SAW tidak keluar di pagi hari raya Aidil Fitri sehinggalah Nabi SAW menjamah beberapa biji buah kurma. Jadi jamah buah tamat. Sebab apa? Sebab nak bezakan pagi raya dengan pagi Ramadan. Tapi kalau solat sunat Aidil Adha, kita disunatkan jangan makan apa-apa selepas kita dah solat sunat Aidil Adha, baru kita makan. Faham ya? Itu beza dia. Kemudian memperbanyakkan takbir dan bukan memperbanyakkan menonton cerita Korea dan Hindustan pada malam raya. Hanyalah saya, kan, nak tengok drama Korea, merau-rau dengan perempuan ni. Aduh. Jadi mana kata jangan banyak. Tengok apa? Tengok cerita pondok buruk tu tiap-tiap tahun. Macam tu nangis tiap-tiap tahun. Sian betul lah kau tengok Hozah Nawi tu dah. Tiap-tiap tahun sedih hidupnya, manjang tak dapat beraya je. Kan? Bawa lah cerita gembira sikit. Kan? Bukanlah makna gembira sampai lupa orang yang susah. Tak. Jangan terlalu sibuk dengan aktiviti persiapan raya sehingga meninggalkan peluang takbir. Alhamdulillah, sekarang semua orang tak ada sibuk tukar sarung kosyen lagi dah. Sebab semua dah pakai sofa. Kan? Cuma yang masalahnya sekarang dia dah pandai minta tukar sofa, tu yang pening kepala tu, kan?
Penting takbir, kan? Takbir yang dibenci oleh syaitan. Sebab bila kita bertakbir, syaitan cukup tak suka, sebab dia cukup terseksa dengan takbir yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Confirm Isnin. Kalau macam tu takbir, aduh, hai, kan? Tak adalah, kan? Tapi Ustaz, saya tak pandai lah takbir tu, Ustaz. Saya tak pandai yang dah tu, tak pandai. Yang sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. Dia tak tahu tu dah tu. Tak apalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata walillahil hamd pun tak tahu. Tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai pagi esok. Macam tu lah. Tak ada salah dah. Bertakbir itulah dia. Kan? Buat ya, jangan tak buat. Kalau kita tengok bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu keluar di hari raya Aidilfitri, beliau akan berterusan bertakbir sehinggalah imam keluar untuk mengimamkan solat hari raya. Maknanya boleh takbir sampailah solat sunat Aidilfitri. Maknanya kalau dah mula 8.30 pagi, maka setakat itu ajalah. Masa pagi tu siapa yang nak bertakbir, datanglah awal sikit ke masjid. Pukul 7.30 tu dah datang. Bertakbirlah kita. Tapi tolong ya, tolong jangan main belasah ya. Ada tajwid dia bertakbir ni, main bunyi walillahi hamd, la ilaha illallah. Apa yang kau baca ni? Dahlah kau pakai mic, satu kampung dengar kesalahan yang kau buat dengan penuh bergaya tu, kan? Yang jauh lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah, tu tak boleh tolong. Dah memang lidah dia macam tu. Oh, sedap kau ngutuk Jawa. Aku Jawa juga tahu. Kan, belah mak Jawa, belah ayah Minang. Tu muka macam Pan Asia tu. Macam tu. Kemudian mengucapkan selamat dan mendoakan antara satu dengan yang lain. Tak ada masalah nak menggunakan apa juga kalimah, asalkan mempunyai maksud yang sama. Bagaimanapun kalimah yang digunakan di zaman baginda SAW adalah taqabbalallahu minna wa minkum, yang bermaksud semoga Allah menerima amalan ibadat Ramadan kami dan kamu. Kan, yang kita biasa baca taqabbalallahu minna wa minkum. Lepas tu kita jawab minna minkum taqabbal ya karim, kan? Jadi bolehlah ucapkan. Disebut dalam sebuah riwayat, artinya berkata wasilah aku bertemu Rasulullah SAW pada hari raya, aku katakan pada baginda taqabbalallahu minna wa minka. Baginda menjawab ya taqabbalallahu minna wa minka, berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang kelimanya, berpakai pakaian yang terbaik yang kita ada, kan? Walaupun demikian perlulah ikut kemampuan dan tidak ada pembaziran dibenarkan. Tompah baju sampai 20 nak pakai bila? Nak pakai bila? Tolong cakap. Tompah baju Melayu sepasang, siap dengan sampin, kan? Sampai 5 pasang. Sudahnya pakai baju tu je. Sampin dengan seluar tu hari kedua dah tak nampak dah, kan? Itu sebabnya membazir, kan? Tidak dibenarkan menghina pakaian orang lain yang kurang indah dan kurang mahal. Kan? Ini macam pakaian ni angkat tepi jalan je. Aku pernah nampak ni, RM5 kan? Tak payahlah. Tak payah. Orang perempuan, tolong jangan pakai yang ketat-ketat, yang menyusahkan pandangan orang lelaki. Macam tu. Kan, pakaian ketat. Lepas tu dia buat kain belah. Lepas tu bila angin tiup, dia sibuk nak tutup. Kambangan kau jual tu. Kan, yang kau pergi tompah apa pasal? Jadi seorang suami dayus kalau membiarkan isterinya pakai pakaian sedemikian. Ingat ya, orang lelaki yang membiarkan isteri dia pakai pakaian yang seksi, pakaian yang ketat, pakaian yang jarang hingga menampakkan jenis dan jenama baju dalam ni. Contohlah, punya ketat tapi jarang lah tu. Ada. Udahlah jarang, jaring lah tu.
Kan macam mana? Kan tu semua lah aku akan merosakkan bacaan. Bacaan orang yang tengah semayang. Dia nampak terbayang lagi dia nampak. Tolong hati-hati. Ya. Dan janganlah pula terlupa untuk menutup aurat. Nak pula kita pergi beraya, jumpa saudara mara, dah makan lauk landak, gulai landak, rendang landak tengah hari tu, terlelap tidur kat ruang tamu, kain tersingkap, aurat tak tutup. Sedangkan ada juga auratnya kita dengan saudara-saudara kita. Kemudian memakai wangi-wangian. Pakailah wangi-wangian, spray lah badan tu nak pergi. Sebab apa? Sunnah kan. Wangi-wangian. Zap dia capai mana yang sempat, bygone spray. Pakai lain macam baru ni musim denggi dia tu kan. Kemudian menukar jalan ke tempat solat. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu menyebut bahawa Nabi SAW biasanya menukar atau berbeza jalan pergi dan pulang apabila hari raya. Maknanya dia pergi ikut jalan ni, balik ikut jalan ni. Macam itulah. Ada banyak ke jalan kat Kampung Kerawai ni banyak. Banyak ikut semua jalan tu. Kemudian berziarah dan merapatkan hubungan baik sesama Muslim. Jangan sibuk dengan TV je. Jangan sibuk dengan handphone saja. Berhari raya tu, berhari raya ziarah menziarahi antara satu sama lain. Antara kesilapan yang biasa berlaku pada bulan Syawal, ni saya sentuh juga. Pertama, sentuhan. Berjabat tangan antara lelaki dan wanita secara meluas ketika berziarah rumah jiran dan rakan. Kan? Hati-hati. Tapi Ustaz, macam mana kalau orang yang tak tahu, dia tu tak pastilah, nampak macam perempuan tapi saya tahu dia bukan. Itu kau tampaklah, banyak cerita kan, banyak cikadak kan. Dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Senapang lah kan. Aduh, pening kepala. Macam mana tak pening? Dekat KLA dia pakai jubah sampai kat Kaabah pakai telekuk. Tak pening ke? Tapi itu bukan orang Malaysia lah. Orang Australia ke orang Thailand macam tu lah dengan. Kemudian aurat dan ipar duai. Kita aurat jaga, ipar duai tak jaga aurat tersatu sama lain dalam rumah. Kadang-kadang itu juga adalah aurat dia. Ada aurat dia sepupu dengan sepupu. Mana boleh? Jaga. Ya. Termasuk juga tidur secara terbuka di ruang tamu tanpa menutup aurat, sehingga membolehkan abang ipar atau adik ipar lelaki melihat aurat yang terdedah. Allahu Akbar. Sedekah ya tuan-tuan. Ya, sedekah. Kemudian wangian wanita. Kaum wanita memakai wangian dan solekkan ala artis di musim perayaan, lalu keluar dari rumah mendedahkan diri mereka kepada lelaki bukan mahram. Bakapuh wadah tu. Tahu, kalau tampar tu puff. Macam tu lah. Jangan beria sangat. Dekat rumah kau tak macam tu. Dekat rumah muka tak boleh belah. Tapi dekat luar kau bukan main lawa untuk laki orang. Jangan buat. Bolehlah tapi janganlah berlebih-lebihan. Beli perfume Samsul Debat kejap lagi. Yang tu tak berlebih-lebihan. Sedap bau dia. Tahan lama dan dia ada satu tagline. Tak mandi pun wangi. Macam tu. Macam tu kan. Tapi tinggal berapa botol aja rasanya. Dah banyak laku kat tempat lain tadi. Ya. Kemudian pakaian wanita jangan. Wanita, lelaki pun sama. Jangan mendedahkan yang tak sepatutnya didedahkan. Ya. Kadang-kadang lelaki tu kat rumah dia buka baju macam tu, relax. Mentang-mentang dia dah pergi gym, badan sadar, dengan bangga menutup menunjukkan pusat Islam. Pusat orang Islam pada dia. Tak payah Dan begitu juga di kubur, berkumpul beramai-ramai di kubur hingga duduk atas kubur orang lain. Jangan ada tu. Dengan membaca Yasin. Alasan untuk baca Yasin agak panjang dan meletihkan jika berdiri. Sebenarnya boleh tak pergi kubur hari raya ni? Pula koma pula tu. Tadi elok golak, tanya dah tak boleh jawab dah. Boleh tak baca Yasin di kubur? Boleh tak pergi ziarah kubur pada hari raya? Boleh, pergilah. Tapi jangan sampai mewajibkan. Itu je. Pergi daripada sekarang boleh pergi. Bulan puasa pergi. Jangan tunggu pagi raya je.
Pagi raya boleh pergi? Boleh, tapi jangan sampai tahap wajib. Nak pergi, tak, kita pergi raya kedua. Tak boleh pergi pertama, raya kedua kena pergi. Seolah-olah wajib pula raya kedua tu. Sebab kan kadang-kadang ada setengah kampung dia buat hari kedua tu berkumpul kat kubur tu buat tahlil ramai-ramai. Tak ada masalah, pergilah buat. Jangan baca Yasin. Tak ada zaman Nabi. Nabi tak ajar baca Yasin dia kata. Contohlah kan. Nabi tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar. Baca WhatsApp ni. Baca je lah nak baca. Kalau nak rajin nak ngaji satu Quran lagi baik. Tak ada masalah, baca lah kan. Jadi jangan sampai duduk. Kalau imam ikut menurut mazhab Syafi'i tak boleh langsung. Memang tak boleh langsung. Kan? Jangan kita duduk bertinggung dekat kubur orang lain. Jangan. Dah lah duduk kat kubur dia, kita sedekah untuk kubur lain. Kadang kau lepak kat kubur aku. Kan? Bagilah Fatihah ke, bagi orang lain tak bagi kat dia. Contohlah kan. Tu sebab bila kita bagi salam dekat kubur ni, kita lalu dekat kubur, Assalamualaikum ya ahli kia. Sebut dia macam tu. Jangan sebut Assalamualaikum ya ahli kubur tu kan. Kasar tau. Dia tahu dah dia duduk kat kubur tu, tak payah kau beritahu. Faham tak? Kemudian meninggalkan solat kerana selalu sibuk beraya. Tinggal solat. Dia balon lamang tu 3 batang dengan buluh-buluh sekali. Sampai terlupa nak solat. Kemudian dosa bertempoh, iaitu kembali melakukan dosa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Itu sebab saya katakan tadi, Ramadan ni bulan yang dirindui, bulan yang dapat kawal kita. Sebab Ramadan ni aspirasi dia ada 3. Pertama, menginsafi orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Dengar cerita tadi dekat Salak Manggis tadi, kita dengar pun kita dah sedih. Bayangkan Paris Pinggang, dia nak beraya apa? Dia fikir, dahlah diumumkan mungkin Isnin, lagilah sedih kawan tu, tak sampai surut air ni rasa. Contohlah, bayangkanlah kesedihan orang kan. Bayangkan ada orang kurang nasib baik banding kita. Yang kedua, untuk mengawal hawa nafsu. Yang ketiga, untuk menyuburkan perasaan pemaaf, kejujuran dan bertolak ansur. Itu 3. Dan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ni terlalu banyak yang telah disampaikan oleh penceramah-penceramah sebelum ni yang datang ke masjid ni, yang tak perlulah saya ulang lagi. Jadi sewajarnya Ramadan ini menjadi Ramadan yang dirindui. Dan sampailah ke hari ini, jangan tinggalkan doa, Allahumma innaka afuwun karim thayyibul afwa fa'fu anna. Kan? Sesungguhnya Allah Allah Maha Mengampun, kau suka pada keampunan, keampunilah dosa kami ni. Mintalah ke Allah Ta'ala, minta ampun dengan Allah. Sebab Nabi, bagaimana satu riwayat Nabi naik ke mimbar, pada ketika itu Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya, kenapa kau amin ya Rasulullah? Aku tak nampak pun ada orang berdoa. Sesungguhnya aku mendengar malaikat Jibril berdoa dan aku aminkan. Salah satu daripada doanya, binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil peluang ini. Bukankah telah diberitahukan dalam satu hadis, sesungguhnya setiap orang yang melakukan amal kebaikan akan diberikan gandaan pahala antara 10 kali gandaan pahala hinggalah 700 kali gandaan pahala. Tetapi berlainan pula dengan puasa, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah sendiri bagi ganjaran. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Ada orang tak happy berbuka, dah masuk azan dah, Allah dah masuk ke? Kejap lagi tak boleh ke? Oh, tak ada orang macam tu kan. Kadang-kadang asal pernah minum, banyak punya marah, kenapa azan cepat sangat? Tengoklah jam tu, handphone ni kita boleh tengok kan. Lui, azan asar dah buka, apa ke gila takkan tak tahu kan. Contohlah, yang tak sengaja tu tak boleh buat apalah kan?
Dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Kalau dia mati pada Ramadan, happy dia sebab pintu syurga sedang dibuka untuknya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi di sisi Allah. Jangan kau harahkan mulut kau tukar orang. Ada bau kasturi tu. Bau kau. Bau baeng katakan. Kata budak KL lah, kata budak KL. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia. Jadi saya harap jangan sarik, kalau boleh panggillah lepas raya. Supaya lepas ceramah boleh terus makan lagi. Ni bulan puasa ni kan nak buat macam mana? Bulan puasa baru nak panggil. Time orang dah start jam lah tu, panggil aku. Tak adalah. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, rasanya cukuplah setakat itu ya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Kan? Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan ya. Jadi budak-budak membuat galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cukup sekadar itu. Jadi sebelum saya akhiri ceramah saya, sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, di luar sana ada meja ajaib. Kat luar mana? Ada meja ajaib. Atas meja tu ada barang. Barang tu bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Kan kau main sahuk, buat balik kan tu kena cakap dulu. Relax, dia buat balik macam tak salah kan, kena cakap tu. Yang pertama minyak wangi tadilah. Minyak wangi, ada minyak wangi cantik, bekas dia. Macam saya kata tadi, tahan bau dia. Dia satu bau Danish dan bau Aisyah. Tapi jangan risau, dia unisex, dua-dua boleh pakai. Kalau bau ni, yang dekat saya ni bau Aisyah. Saya suka pakai bau Aisyah. Bau dia lembut sikit. Danish tu pun tak adalah keras sangat, tapi saya sukalah. Kemudian itu lambang kebijaksanaan wanita. Sebab isteri saya bancuh sendiri. Bukan sebab dia bancuh tu, yang bijak tu. Modal suami untung semua dia. Macam tu lah. Kemudian ada kurma. Ada sikit lagi kot. Ada kot kurma. Kurma ni tu yang terakhir lah tu, yang bawa ni. Iaitu kurma Ajwa Alia, kurma Syafawi, kurma Maryami. Kurma ni yang bagusnya, bezanya dengan tempat lain, kurma tu adalah merupakan tuaian yang terbaru. Maknanya tuai, petik, bungkus packaging dekat Madinah, terus bawa ke Malaysia. Tadi memang sedaplah rasa dia. Cuma siapa yang beli, minta tolong WhatsApp nama, alamat dengan nombor telefon dekat nombor telefon yang kita akan bagi, atau tekan link yang kita sediakan. Sebab pada bulan Mei ni, awal bulan Mei dia akan buat cabutan bertuah. 10 pemenang akan dapat wang tunai RM1,000 dan 2 pemenang akan dapat tiket umrah percuma. Manalah tahu ada rezeki. Orang Sungai Kerawai ni mana tahu kan? Kampung Kerawai, Sungai Kerawai pula. Kampung Kerawai ke apa? Kampung Sungai Kerawai. Okey. Dan begitu juga yang ketiganya, produk yang tengah viral, saya tak tahu cukup ke tidak. Ramai sangat yang beli. Memang insya-Allah cepat kesannya, iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Saya ulang boleh? Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Orang perempuan dia macam blur sikit. Madu apa tu? Macam tu Madu yang diizinkan tu maksudnya madu lebah. Yang mana susu kambing ni, yang pertama dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Sungai Kerawai. Dia tak pakai kambing Teluk Intan. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak ada bau. Dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Siapa yang semayang kat kursi tu boleh cuba. InsyaAllah cepat baik. Imam Masjid Palung 12 6 bulan semayang kat kursi. Memang cepat baik. Kemudian baik untuk orang yang gastrik teruk, gastrik, GERD, pedih hulu hati. Minum pagi sekali cukup. Pekat-pekat bancuh, insya-Allah sampai petang perut tak masuk angin. Siapa yang bangun pagi sahur malah nak makan nasi, malah nak makan lain, ambil buah kurma 3 biji, minum susu ni, insya-Allah okey.
Kemudian dia baik untuk orang yang enzima kata-kata kulit, tapi tolong jangan buat mandi, minum. Dia kata kulit bantai pula putih budak tu, dia mandi je susu kambing tu tak payah. Ya, minum. Kemudian baik untuk orang perempuan yang hormon merayau untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari. Dah tak ada. Kalau minum datang dia balik rezeki lah Tuan Haji, ya. Tapi memang baik, terutamanya perempuan yang pregnant, perempuan yang mengandung, sebab baby hari ni lahir kebanyakannya 90% dia akan kena jaundice, demam kuning. Minum daripada awal, insya-Allah okey. Jadi dia baik juga untuk diet. Siapa nak diet minum tu. Tapi kalau minum tapi mata darah macam tu banyak memang tak akan dapat kurus dah. Hari ni kita offer beli satu yang minyak wangi RM35 saja. Yang susu kambing ni kita offer beli satu RM45, tapi kalau beli dua RM90. Macam sama tak payah dia kata. Tak adalah, beli satu RM45, beli dua RM80. Tak bawa duit tak apa, boleh transfer. Balik karanglah transfer pun boleh. Ditakdirkanlah sampai rumah hilang ingatan. Nak buat macam mana? Saya redha je lah macam mana tuan-tuan. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.